Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning. Selamat pagi. Okay, hari ini kita akan sambung 5.2 taburan binomial. Okay, pastikan awak dah lihat semua video sebelum ni yang telah saya share dalam grup. Tolong lihat semua video yang telah saya kongsikan. Okay. Okay, sebelum ni kita dah habis sehingga example 4. Jadi sekarang saya akan sambung 5.2 binomial distribution. Sekejap saya cek kat Telegram. Okay, 4, 5. Okay, saya teruskan 5.2 taburan binomial or binomial distribution. Okay, what is binomial distribution? Okay, ada satu situation. Okay, apabila sekeping duit shilling adil di lambung sekali. Duit shilling adil tu maksudnya dia lambung lah. Okay, ni kedudukan dia. Kesudahan yang diperolehi adalah sama ada gambar atau angka. So ada dua kemungkinan, gambar atau angka. Okey, sekejap ada dua kemungkinan, gambar atau angka. Okey. Perhatikan bahawa situasi di atas menghasilkan hanya dua kesudahan yang mungkin. Dua kesudahan yang mungkin iaitu mendapat gambar atau angka. Jika kesudahan mendapat gambar dianggap sebagai kejayaan ataupun sukses, maka kesudahan mendapat angka dianggap sebagai kegagalan, failure. So we have two success and failure. Dalam taburan binomial kita ada success and failure. Baik, sekarang ni bila dia menghasilkan success or failure, kita namakan dia sebagai percubaan Bernoulli ataupun Bernoulli trial. Ingat kalau Bernoulli ni maksudnya dia ada dua hasil, success or failure. Itu adalah Bernoulli trial. Di sini dia dah buat kesimpulan, awak boleh buat nota. Bernoulli trial, only two possible, dua kesudahan, success or failure. Maknanya kalau dapat gambar, tu sukses. Kalau dapat angka, itu failure. Gagal lah. Okey. Kebarangkalan kejayaan sentiasa sama dalam setiap percubaan. Bermaksud, sukses ni berapa kebarangkalian sukses dia. So kita ada dua, sama ada sukses atau failure. So kebarangkalian dia adalah 1/2. Tu maksud dia. Kebarangkalian kejayaan sentiasa sama dalam setiap percubaan. Okey. If success is P. If success is P, so failure, kegagalan is 1 minus P. And P is between 0 and 1. So now, let's say
P equal to, saya bagi contoh contoh nilai lain, bukan 1/2. Let's say P equal to 0.2. P. So this is success. So failure 1 minus P, the answer is 1 minus 0.2. So akan dapat jawapan ni sama dengan so sama dengan 0.8. Ini adalah failure. Itu cara nak kira dia lah, 1 tolak P sahaja. Okay, kalau dulu kita namakan dia sebagai Q. Tapi di sini dia tak guna Q, so dia guna 1 tolak P sahaja. So this is success and this is failure. Okay, next. Pemboleh ubah rawak discrete X equal to, in notation set 0 and 1. Okay, 0 is failure and 1 is success. Okay. Eksperimen yang terdiri daripada n percubaan. Sekarang ni awak nak kena tahu apa itu binomial, taburan binomial. Okay, eksperimen yang terdiri daripada n percubaan Bernoulli, maknanya Bernoulli ni ada sukses dengan failure kan. Ada beberapa kali bilangan percubaan yang serupa. Okay, itu kita namakan sebagai eksperimen binomial ataupun binomial eksperimen. Maksudnya macam awak toss coin tadi, baling shilling tadi, itu dinamakan binomial eksperimen. Okay, Bernoulli trial. Kenapa Bernoulli trial? Percubaan Bernoulli sebab dia ada sukses, kejayaan dengan failure. Okay, bila ada kes 2 ni dan dia buat beberapa kali, itu dinamakan binomial experiment. Okay, mari teroka perkaitan antara percubaan Bernoulli dengan taburan binomial. Okay, so sekarang nak beza dia kan. Kita ada satu grade paper, okay, sekeping kertas sebab. Yang ni dia panggil ni sebiji dadu adil dan sekeping duit shilling adil. Nampak dalam AdMath pun ada adil lah. Okay, lukis petak grid yang terdiri daripada 5 baris dan 9 lajur. So 5 baris, 9 lajur seperti yang ditunjuk dalam rajah. Okay, so letakkan sekeping duit shilling pada petak yang berada pada baris pertama. Dan laju kelima. Okay, ni dia letak kedudukan duit dia, coin dia. Okay, toss the dice, lambungkan dadu dan duit shilling digerakkan mengikut syarat berikut. Kalau lambung dadu dapat nombor ganjil, okay, duit shilling digerakkan satu petak ke bawah dan ke kiri. Okay, maknanya kalau dia dapat nombor ganjil, ke bawah dan ke kiri. Okay, ni nombor ganjil. Kalau nombor genap, dia akan gerakkan ke bawah dan ke kanan. Ni genap. Ni genap. Ni ganjil. Ni genap. Okey. Dia bawah kiri atau bawah kanan. Dua itu sahaja. Okey. Seterusnya, okey, dia kata lakukan lambungan sebanyak 4 kali. Ni 4 kali. Supaya duit shilling tersebut digerakkan sehingga berada di baris kelima. Bermaksud 4 kali sampai dia turun, sebab dia akan turun kan. 4 kali. Ni 1. Lagi bawah ni 2.
3, 4. So ini 1 di sini, kemudian 2, ni saya anggap kalau dia ganjil lah, 2, ni 3, kemudian akhir sekali 4. Kalau dia dapat genap ganjil pun tetap juga dia akan ke bawah. Jadi maksudnya lambungan dia sebanyak 4 kali. Okey, kemudian seterusnya jawab soalan yang berikut. Adakah lambungan dadu merupakan percubaan Bernoulli trial? So, ini adalah Bernoulli trial yang serupa sebab dia ada success or failure. Adakah dia dapat ganjil ataupun dia dapat genap? Tu maksudnya. Ada 2 sahaja dia punya kemungkinan. That is Bernoulli trial. Apakah perkaitan setiap lambungan dadu? Perkaitan. Adakah setiap lambungan dadu bersandar dengan lambungan dadu sebelumnya? Okay, what is the relation between each toes of the dice? Is the toesing dependent on one another? Okay. Bersandar ya, ini bersandar dia kata. Okey. Perkaitan dia setiap percubaan hanya ada 2 kesudahan, iaitu kejayaan dan kegagalan. Okey. Setiap percubaan adalah tidak bersandar, is not dependent. Why? Bila you baling kali pertama, you dapat ganjil. So you baling kali kedua, you dapat genap. Genap tu diperolehi tak bergantung kepada ganjil sebelum tu. Maksudnya awak bebas, awak baling tak kira lah awak baling macam mana pun, awak akan dapat sama ada ganjil atau genap. Okey, contoh bersandar ni macam mana? Katakan saya cakap kebarangkalian hujan. Okey, kebarangkalian hujan P ni P P ni kebarangkalian hujan dengan kebarangkalian murid ke sekolah. Okey. Kalau hujan, murid tidak akan ke sekolah. So kebarangkalian hujan dengan kebarangkalian murid ke sekolah itu bersandar. Sebab kalau dia tak pergi sekolah disebabkan hujan, itu adalah bersandar. Itu contoh bersandar. Okey. Okey, so ini tidak bersandar. Dan kesudahan setiap percubaan tidak memberi kesan kepada kesudahan yang lain. Macam yang saya tak cakap tadilah. Okey. Kemudian, berapa jenis kesudahan yang diperoleh bagi setiap lambungan? Okey, berapa jenis kesudahan? Okey, yang diperoleh bagi setiap lambungan. So, berapa jenis kesudahan dia? Ada 2 lah, success atau failure. Dapat ganjil atau dapat genap. Jika pemboleh ubah rawak diskrip mewakili bilangan kali mendapat nombor genap pada setiap lambungan dadu, tuliskan nilai bagi X dalam bentuk tata tanda set. Okey, jika pemboleh ubah rawak diskrip X mewakili bilangan kali mendapat nombor genap pada setiap lambungan dadu. Okey, jadi X sama dengan berapa bilangan kali dapat nombor genap? Mungkin 0, okey. Mungkin 1 kali dapat genap, mungkin 2 kali dapat genap, mungkin 3 kali dapat genap dan mungkin 4 kali dapat genap. Sebab dia lambung 4 kali kan. Jadi mungkin 0, dia kata mewakili bilangan kali mendapat nombor genap. The number of time of getting an even number from each toes of the dice. Write the value of X. So 0, 1, 2, 3, 4. Mungkin tak dapat, mungkin 1 kali je dapat genap. Dan paling banyak mungkin 4 kali sebab dia tu sebanyak, dia lambung sebanyak 4 kali. Okey, so
Ciri-ciri yang dinyatakan di atas ini dikenali sebagai eksperimen binomial. Okey. Yang tadi Bernoulli trial sebab dia ada success and failure. Yang ciri-ciri dia kata di sini, ini dinyatakan ciri-ciri di atas ini adalah sebagai eksperimen binomial. So you buat dua nota, satu eksperimen binomial, lagi satu Bernoulli trial. Apa itu Bernoulli trial? Okey, mohon semua murid buat nota. Pertama, Bernoulli trial. What is Bernoulli trial? Percubaan Bernoulli. Kemudian eksperimen binomial. Apa itu eksperimen binomial? Okey. Pemboleh ubah rawak binomial ialah bilangan kejayaan R daripada N percubaan. Jadi tadi berapa percubaan kita? 4 kali percubaan. Okey, yang serupa bagi suatu eksperimen binomial. Taburan binomial bagi pemboleh ubah rawak binomial dikenali sebagai taburan binomial. Okey, taburan kebarangkalian bagi pemboleh ubah rawak binomial dikenali sebagai taburan binomial. Okey, maknanya setiap kali kebarangkalian yang awak dapat untuk setiap balingan tu, kita akan tuliskan setiap dia. Maknanya P kosong. Px kosong, X sama dengan kosong, Px sama dengan 1. Okey, sampailah Px sama dengan 4. Ini adalah taburan binomial. Okey, contoh 6. Okay, this diagram is a tree diagram and a tree diagram of all the possible outcome after 2 round of tic-tac-toe game. Okay, tic-tac-toe game. Ni nama dia. XOX. Kalau panggil biasa XOX, sebenarnya dia permainan tic-tac-toe. Adakah, is this a binomial distribution? Adakah taburan ini merupakan taburan binomial? Jelaskan. Tadi kita kata taburan binomial daripada eksperimen binomial dia hanya ada 2 kesudahan sahaja. Ya, ada 2 kesudahan sahaja iaitu kejayaan dan kegagalan. Sekarang di sini taburan ini mempunyai 3 kesudahan yang mungkin iaitu dia menang. Bila awak main ni kan berkemungkinan awak menang, awak seri atau awak kalah. Ada 3 kemungkinan. Menang bukan menang kalah je, dia mungkin menang, seri, kalah. Pusingan pertama. Kemudian main pusingan kedua pula pun sama, mungkin menang, seri, kalah. Menang, seri, kalah. Menang, seri, kalah. Sebelum ni saya dah terangkan mengenai tree diagram kan, macam mana kan. Ni maknanya pertama menang, kali kedua dia menang. Atau kali pertama menang, kali kedua seri. Atau kali pertama menang, kali kedua kalah, dan seterusnya. Macam itulah kita baca dia. So, this distribution has 3 possible outcome. Ada 3 kesudahan yang mungkin, iaitu menang, seri atau kalah. So, this distribution is not binomial distribution. Bukan taburan binomial. Because binomial distribution has only 2 possible outcome. Ada 2 kesudahan sahaja for every trial, untuk setiap trial. Ingat taburan binomial dia akan ada kaitan dengan Bernoulli trial. So Bernoulli trial itulah yang ada success, failure. Jadi taburan binomial pun automatiknya dia akan ada 2 kesudahan, success or failure. Okay, next. Example 7. Sebuah rak mengandungi 6 naskah buku.
Ya, ada 6 naskah buku rujukan kimia yang sama dan 6 kimia dan 4 naskah buku rujukan fizik yang sama. Okey. Kimia 6, fizik 4. 3 naskah buku rujukan fizik diambil secara rawak satu demi satu dari rak itu tanpa dikembalikan. Okey, fizik diambil 3 naskah. Nyatakan sama ada taburan kebarangkalian ini merupakan taburan binomial atau bukan. Jelaskan. Okey, taburan binomial ingat dia hanya ada 2, iaitu success or failure. Iaitu sama ada dia sukses, berjaya tak dia dapat buku fizik. Dia ambil secara rawak kan. So berjaya tak dia ambil buku fizik atau gagal. Jadi sekarang P, probability ni, P ni kebarangkalian ya. P mengambil senaskah buku rujukan fizik pertama. So kebarangkalian dia adalah 4/10. So this is 2/5. 4 ni daripada bilangan buku fizik. 10 ni daripada fizik tambah kimia. Sebab fizik 4, kimia 6 kan. Jadi 10 ini adalah hasil daripada fizik tambah kimia. So 4/10. Simplify you get 2/5. Okay, next. Sebab dia nak ambil 3 kan. So X kita ni akan ada kemungkinan mungkin kosong dia tak dapat langsung buku fizik, atau mungkin 1, mungkin 2 dan mungkin 3. Tu. So sekarang ambil senaskah buku rujukan fizik kedua. Okey, bila dia ambil kali kedua, tadi dia dah ambil 1. Kebarangkalian dia 4/10 sebab ada 4 buku fizik dan dia tak kembalikan buku tu. Jadi berapa baki? What is the balance of fizik book dekat rak tu? So baki dia hanya ada 3/9 sebab buku dah berkurang 1. So kita dapat 1/3. Then kebarangkalian ambil senaskah buku rujukan fizik ketiga. Okey, kali ketiga pula dia ambil. So tadi daripada 4 dah ambil 2. So baki tinggal lagi 2. Baki tinggal lagi 2. So 2/8. Okey, 9 tadi kan dah ambil 1, tinggal 8. So dapat 1/4. Okey, so kebarangkalian mengambil senaskah buku fizik dalam setiap percubaan berubah dalam setiap kesudahan bersandar kepada kesudahan sebelumnya. Okey, tadi kita dah sebut dia tak bersandar taburan binomial tak bersandar. It's not dependent. Okey, tapi yang ini dia bersandar. Apa maksud dia? First case, dia punya kebarangkalian ini berubah. Okey, ni berubah. Nilai kebarangkalian ni sentiasa berubah. So itu dah bukan ciri dia dah. Ciri dia mesti tak berubah. Kemudian dia bersandar. Apa maksud bersandar? Kebarangkalian yang kedua ini kita bergantung kepada kebarangkalian yang pertama. Apa maksud bergantung tu? The number of book will be reduced. Nombor bilangan buku berkurang. Daripada 10 jadi 9. Itulah maksud dia bersandar. Okey, so taburan kebarangkalian mengambil 3 naskah buku fizik berturut-turut tanpa dikembalikan ini bukan taburan binomial. It's not a binomial distribution. Okey, so boleh faham? Taburan binomial kebarangkalian dia sama. Okey, P dia sama. P tu kebarangkalian. Kemudian dia punya syarat dia mesti not dependent, tak bersandar. Okay, not dependent. Okay, selain tadi kita mesti ada 2 sahaja kemungkinan, success or failure. Okay, next. Tajuk ni banyak ayat-ayat jadi saya terpaksa tunjuk buku teks digital lah
Okey, jika pemboleh ubah rawak binomial X mewakili bilangan kali kejayaan dalam n percubaan, n percubaan yang tidak bersandar bagi satu eksperimen dengan keadaan P ialah kebarangkalian kejayaan. P ni kejayaan P ni kejayaan. Ni dia dah guna dah Q. Q adalah satu tolak P, iaitu kegagalan. Maka fungsi kebarangkalian binomial bagi X diberi oleh rumus Px equal to R equal to NCR P power of R Q power of N minus R. Yang ni. Ni formula dia. R dari 1 dan sampai N. Okay, jika jadi kita tulis sebagai X, B and P. Okay, ini penulisan dia. Maknanya B ni adalah binomial. Okay, this is binomial distribution. N, P. N ni apa? N bilangan trial tadi. N ini adalah bilangan trial, N percubaan. N percubaan yang ini. Okay, P ni apa? P ni adalah probability of success. Okay. Peristiwa ni tik pintar. Peristiwa memperoleh kejayaan atau kegagalan ialah peristiwa saling eksklusif. Ni kita panggil dia peristiwa saling eksklusif sebab dia tak bersandar. Success and failure dia tak bersandar. So itu adalah saling eksklusif or mutually exclusive. Mutually exclusive. Okay, ini adalah mutually exclusive. Okay. Okay, ada satu peristiwa. Okay, kita ada sebuah piramid segitiga dengan 4 permukaan rata. So ada 4 permukaan rata yang sama saiz. Dia label dengan nombor 1 hingga 4. Naim melambung piramid segitiga itu sebanyak 3 kali. Okay, dia lambung 3 kali. Apakah kebarangkalian mendapat nombor 4 pada tapak piramid itu dalam setiap lambungan? Dia macam ni lah. So perhatikan bahawa lambungan sebuah piramid segitiga sebanyak 3 kali merupakan satu eksperimen binomial. Okay, sebab dia berjaya ke tidak? Eksperimen binomial. Maksudnya dia berjaya ke tidak dapat nombor 4 sebagai tapak tu. Dengan N sama dengan 3. Apa dia N tu? N adalah bilangan lambungan. Melambung sebanyak 3 kali. Ini adalah N. N sama dengan 3. So, cari kebarangkalian mendapat nombor 4 dalam setiap percubaan itu. Ini adalah eksperimen binomial sebab dia sama ada dia dapat atau tidak yang nombor 4 tu. Jadi apakah kebarangkalian? Okay, what is the probability to get 4 pada tapak dia? Okay. Sitting on number 4. Maknanya number 4 ni di sini. Di bawah. So apakah kebarangkalian dia? So ini adalah kebarangkalian untuk dapat 4, 1/4. Kenapa 1? Kan kita ada nombor kan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 permukaan. Jadi nombor 4 ni berada pada berapa permukaan? Hanya pada 1 permukaan. Per dengan 4 permukaan. Itu maksudnya. So 1/4 equal to 0.25. Okay. Kalau dia baling lagi sekali pun, kebarangkalian dia sama, 1/4. So berkemungkinan dia berjaya. Okay. Dan Q ni apa? 1 minus P, 0.75. Okay, untuk maklumat awak, P tambah Q ini sentiasa bersamaan dengan 1. 0.25 tambah 0.75 akan dapat 1. Sukses dengan failure akan dapat 1. Ingat Okay. If X
If X represent a random variable for the number of time the pyramid sit on number 4. Jika X mewakili bilangan kali mendapat nombor 4 pada tapak piramid. Jadi X ini mungkin kosong, mungkin tak dapat langsung, mungkin 1 kali dapat, mungkin 2 kali dapat, mungkin 3 kali dapat. Kenapa sampai 3? Sebab bilangan lambungan kita hanya 3 kali. Kosong ni kenapa mesti ada? Sebab mungkin bila awak lambung kali 3 kali tu mungkin tak dapat langsung 4 sebagai tapak. Tu maksudnya ada kosong ni. Okey, kenapa sampai 3 je? Sebab bilangan lambungan kita hanya ada 3 kali. Okey. Saya harap awak faham nak tentukan X ni Okay, let G is the outcome of the pyramid sitting on number 4. Okay, kesudahan mendapat nombor 4. Katakan G ni adalah dapat nombor 4 sebagai tapak. And H dapat nombor bukan 4, not 4, not sitting on number 4. Okay, ada G dengan H, wakilkan dengan huruf. Tak payah nak wakilkan dengan ayat yang panjang ni, wakilkan dengan huruf. So you buatkan dia sebagai nota begini, petunjuk di sini yang G ini adalah pyramid sitting on number 4. H ni pyramid not sitting on number 4. Okay, next. Ni dia buat dalam bentuk tree diagram, gambar rajah pokok. So ada dua kemungkinan, gagal dengan success or failure. So G ni sebenarnya success. Okay, G ni sebenarnya sukses. Sukses tu apa? Sukses tu dia dapat nombor 4 sebagai tapak. H ni apa? H ni tak dapat nombor 4 sebagai tapak. So sukses 0.25. Okay, tak nak kira probability lagi. Tak nak tulis probability. Awak tulis tree diagram dulu. Okay, lambungan pertama GH. Lambungan kedua sama GH. Lambungan yang ketiga lagi dia kembang lagi GH. Setiap satu ni. Okay. Sekarang ni kesudahan dia, penulisan dia, kesudahan dia. Okay, kalau yang pertama ni G. Buat dalam set notation. Yang kedua mungkin GGH. Ni H, GGH. Yang ketiga mungkin GHG. Ni adalah outcome This is outcome. GHH. Dia tulis begini. Dan seterusnya. Okay, G tadi apa? G is sitting on number 4. Sitting on number 4. So success. Success dia 3 kali. Kan tadi X kita ada 0, 1, 2, 3 kan? Maknanya yang case ini 3 kali piramid tu sitting on number 4. Yang ini 2 kali sitting on number 4. Ni 2. Yang ini pun 2. Yang ini pula 1 kali saja sitting on number 4. Yang ini 2 dan seterusnya lah. Ni kosong. Kosong bermaksud awak baling kali pertama tak dapat 4, baling kedua tak dapat 4, baling ketiga tak dapat 4. So outcome dia H. So dia punya X dia adalah kosong sebab kita nak G, kita bukan nak H. Okay, so G dia kosong. Itu maksud dia. Okay, kebarangkalian dia pula. Tadi kebarangkalian G 0.25 kan ni tadi. P tadi dapat 4. So dia 0.25. Yang ni 0.75. Kalau yang G je 0.25, H 0.25, sama semua. Sebab itulah ini dinamakan taburan binomial. Sebab probability dia setiap satu ni sama. Kalau dia berjaya semua sama probability dia. 0.25, 0.25, 0.25. Itu adalah ciri bagi taburan binomial tadi kita dah bincang. Okay, so kita buat dalam bentuk jadual. This is from tree diagram and this is from a binomial distribution formula. Tadi kita ada formula kita apa? Okay, saya tulis di sini formula.
formula dia P X sama dengan R. Formula kita adalah NCR. Ni C kan, awak dah belajar C. P power of R, Q power of N. Okay, from three diagram. Okay, from three diagram. If X equal to 0, okay, mana nak ambil ni? X sama dengan kosong. So di sini. Saya tukar warna sekejap. Ini untuk nak kira. Okay, nak kira bila dia kosong. Bila dia kosong, maknanya H kan? H dia 0.75, 0.75, 0.75. Kita darabkan setiap satu ni. So, sebab tu di sini dia tulis 0.75 power of 3. So, the answer is 0.4219. Okay, ini guna tree diagram. Okay, ni guna tree diagram dapat 0.75 power of 3. Kalau guna formula pula, ini guna formula so sebenarnya ni adalah P X, okay, equal to 0. So NCR, N kita 3 sebab bilangan percubaan kita adalah 3 kali. Ingat. N kita 3. So sebab tu sini 3 C 0. 3 C kosong sifar. 3 C 0, 3 C 0. And 0.25 ini adalah P, ini adalah Q. Ni guna formula saja. Tak perlu guna tree diagram. Tapi kena tahu juga tree diagram sebab kadang-kadang soalan dia suruh use tree diagram. Draw the tree diagram. So kena tahu. So ni kalau guna formula Px0 equal to, sebab R dia 0, so sini pun 0, sini N sama dengan 3, 3C0. Okay, P is 0.25 power of 0, 0.75 power of, okay, 3 minus 0 is 3. N kalau R kan, so 3 minus 0 get 3. So dapat jawapan yang sama. Okay, sama juga dan seterusnya. Kalau yang ini, Px sama dengan 1. Px sama dengan 1. Tengok tree diagram pula. Okey, saya tukar warna saya. Warna untuk ni saya ambil purple. Ni satu. Satu. Maknanya HHG, HGH, GHH. Jadi macam mana? Saya nak kira dari sini tengok ni 0.25 darab dengan 0.75 darab dengan 0.75. Okay, awak akan dapat untuk yang sini. Untuk yang ini pula, tengok dia punya flow dia.
Okay, yang ini 0.75 darab dengan 0.25 darab dengan 0.75. So dapat yang ini. Okay, ni darabkan. So yang ini pula 1. 1 ini kan. So yang ini dia punya flow dia. Yang ni ambil sini. Okay, 0.75 darab dengan 0.75. Okay, darab dengan 0.75 darab dengan 0.25 dapat yang ini. So bila kita dapat setiap satu tu kita akan tambahkan. So kita akan tambahkan lagi. Awak kira yang saya buat anak panah tadi. Okay, awak kira yang ini setiap satu ni tadi darab-darabkan, awak tulis berapa nilai dia setiap satu sini, berapa setiap satu sini, sini pun berapa. Okay. Itu akan dapat jawapan yang sama. Kalau yang ini adalah P X sama dengan 1. So gantikan R dengan 1. Gantikan R dengan 1. So 3C 1, 0.25 power of 1. 1 tadi R ni. So 0.75 power of 2. 2 ni dapat daripada 3 minus 1. So dapat jawapan. Okay, sama untuk X sama dengan 2, X sama dengan 3. Sama cara yang sama. Yang dah nilai ni yang kita katakan sebagai binomial distribution. Nilai-nilai ni tahuan binomial. Okay. Nilai-nilai ni lah taburan binomial kita. Okay, perhatikan bahawa kedua-dua kaedah iaitu menggunakan gambar rajah pokok dan rumus taburan binomial. Okay, ada dua cara menghasilkan nilai kebarangkalian yang sama bagi setiap pemboleh ubah rawa X. Namun, gambar rajah pokok akan menjadi lebih rumit untuk dilukis jika lambungan melebihi 3 kali. Kalau 3 kali senanglah nak lukis macam tadi kan. Tapi kalau lebih 3 kali, payah awak nak lukis habis satu A4 tak muat. Jadi nak senang guna mana? Guna formula. Okay, bagi kebarangkalian mendapat nombor 4 pada tapak piramid kurang daripada 2 kali. So maknanya kalau kurang daripada 2 kali, X awak adalah maknanya dia punya X dia kosong dengan 1 sahaja. Dia nak kurang 2 kali. X ni sama dengan kosong dengan 1. Maknanya tak dapat langsung atau dapat 1 kali saja. Jadi Px sama dengan kosong tambah Px sama dengan 1. Sebab X kita hanya ada kosong dan 1 saja untuk kes ini. Jadi nak ambil mana X kosong dengan X1 daripada taburan binomial. X kosong yang ini, X1 yang ini. So tambahkan sahaja. Okay, tambahkan. So dapat jawapan dia. Kalau dia tanya, bagi kebarangkalian mendapat nombor 4 pada tapak piramid lebih besar daripada 0 kali. Okay, lebih besar daripada 0 kali. Okay. Kalau lebih besar daripada 0 kali, X awak akan 1, 2, 3. Okay. Tahu kan kenapa sampai 3? Sebab apa? Sebab balingan tadi sampai berapa kali? 3 kali saja. Tapi dia kata dia nak ni lebih dari 0 kali. 0 kali 1, 2, 3. Jadi X sama dengan 1 tambah P, X sama dengan 2 tambah P, X sama dengan 3. Tambah je. X1, tambah ini yang saya dapat 1, 2, 3. Tambahkan saja. Tapi kalau tak nak guna cara tu, boleh guna cara ni. 1 tolak P, X sama dengan 0. 1 ni sebab apa? Jumlah kebarangkalian untuk semua ni jumlah ni semua. Sekejap.
Jumlah ni. Jumlah P X sama dengan kosong, P X sama dengan 1, P X sama dengan 2, P X sama dengan 3. Jumlah ini semua, jumlah dia sama dengan 1. Apa-apa pun kebarang kalian, jumlah taburan kebarang kalian ini semua sama dengan 1. Okey, jumlah 1. Jadi kita tak nak kosong, jadi 1 tolak P X dengan kosong saja pun boleh. Dua cara. Ni tadi saya baru sebut. Ini hasil tambah kebarang kalian. For the variable X is equal to 1. X0 plus X equal to 1, X equal to 2, equal to 3. The answer must be 1. Okay, secara amnya, ni apa ni? Maksud dia tulis ni, okay, kalau saya gantikan, okay, saya gantikan nilai I kan, R1 tambah sama dengan R2 tambah sampailah P X, hasil tambah ini mesti sama dengan 1. Okey. R1 ni apa maksudnya? Maksudnya kosongan ni tadi. R yang pertama. R pertama, R kedua sampailah Rn. Dalam kes ni, R1 kita kosong, R2 kita 1, sampailah Rn kita yang terakhir lah 3. Tips pintar. NCR bermaksud, okay, NCR means there are success and success is R. Dalam 7 hari, 4 hari pilih. So dia akan jadi 74. Okay, 4 kali kebarangkalian kejayaan, 3 kali kebarangkalian kegagalan. Okay, kita tengok contoh 8. Okay, the probability that it rains on a certain day is 0.45. Okay, ni rain, P kita. Dia dah bagi kebarangkalian. Sukses lah tu. Yang dia sebut adalah sukses. 0.45. Hujan turun ini maknanya kes hujan turun. Dengan menggunakan rumus, dia bagi tahu. Using your formula, by using the formula, find the probability, cari kebarang kalian that in a particular week it's rain, bahawa dalam satu minggu tertentu hujan akan turun tepat 4 kali. Okey, sekarang nyatakan dulu apa X. Apa-apa kita nyatakan X apa? Bilangan hari turun berkemungkinan dalam seminggu, okay, dalam seminggu sebab dia kata suatu minggu tertentu, maknanya dalam satu minggu kosong turun hujan, maknanya tak turun hujan lah, tak ada hari turun hujan. Mungkin sehari turun hujan dalam seminggu, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin 4 hari, mungkin 5 hari, nak sampai berapa ni? Sampai 7, sebab seminggu ada 7 hari, mungkin 7 hari hujan.
Okay, so tadi P kita 0.45, apakah Q? Q kita adalah satu tolak 0.45. So berapa Q kita? Q kita adalah 0.55. 4 hari bermaksud P probability X sebab dia nak kebarangkalian kebarangkalian tu probability P. X sama dengan 4. So guna formula sahaja NCR. Okay, saya tulis formulanya di sini. Okay. Formula dia apa? P X sama dengan R sama dengan, okay, di bawah ni N C R. P power of R. Q power of N minus R. Ini minus. So, dia nak sama dengan 4. Jadi N kita 7 sebab bilangan hari satu minggu adalah 7. N kita sama dengan 7. N kita 7. Oh. Alamak. Dah mana-mana ni. Conteng dah. Okay. Ni N. N kita sama dengan 7. Nak tulis ni pun. Luar lain-lain. Sekejap Sorry N sama dengan 7. Tengok tu. Biar tu tak payah saya padam biar je. Okay, so gantikan 7C4 0.45 power of 4 sebab P kita 0.45 power of 4, Q kita 0.55 power of 7 minus 4 is 3. So dapat jawapan. Tekan calculator. Tekan C74 dulu, tekan sama dengan darab 0.45 kuasa 4 tekan sama dengan, kemudian darab 0.55 kuasa 3 tekan sama dengan, baru dapat jawapan. Tekan satu-satu, jangan tekan sekali jarum, tekan satu-satu, berhati-hati. Kemudian Px greater and equal than 2. Okey, sekarang kita nak X lebih besar 2. Besar atau sama dia ada tanda sama. So besar atau sama 2. Bermakna kita nak 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia nak lebih besar atau sama 2. Maknanya Px dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang dia tulis. Okey, sampai 7. Jadi cara mudah dia, tak perlu awak cari sampai semua ni. Awak boleh buat cara mudah. 1 tolak dengan P. So 1 tolak Px sama dengan 0. Tolak dengan Px sama dengan 1. Ni kenapa dia buat tambah sebab dia dah buat kurungan ni. Maknanya dia cari